Jadi alhamdulillah petang ni dapat kita bersama-sama sekali lagi berkumpul daripada, tak silap saya, semalam betul, kedua hari dah, daripada hari Ahad daripada hari Ahad, dan saya diminta untuk mengisi satu slot, iaitu analisis data dan juga statistik awal. Jadi petang, suasana petang biasanya memberi suasana yang tidak menggembirakan untuk saya jika responnya begitulah. Walau bagaimanapun, kena dengan tajuk ini, maka tajuk ini adalah tajuk yang memerlukan sedikit penumpuan ataupun fokus kepada pemikiran yang betul-betul fokus. Jadi kalau petang ni biasanya dia akan jadi lena ke apa, jadi tolong cubalah kuatkan tenaga mental untuk kita sama-sama menghayati ataupun melihat apakah yang ingin saya sampaikan. Jadi saya difahamkan bahawa membuat analisis item dan juga sedikit statistik asas. Jadi analisis item ini, apa yang dimaksudkan dengan analisis item, mungkin pagi tadi telah dipelajari, ialah antara tajuk pagi tadi yang berkenaan dengan pentaksiran ialah apa tu? Saya pun tak nampak ni. Reka bentuk dan pembinaan ujian. Maksudnya bagaimana untuk membina item ataupun membina soalan. Jadi dalam istilah yang saya pakai adalah item, kerana item itu adalah satu-satunya, dalam istilah lainnya ialah soalan lah. So secara akademiknya kita lihat dia sebagai item. Jadi bila kita telah membina dalam di sekolah ini ataupun di mana-mana kursus ataupun sekolah pengajian, kita harus menilai kebolehan pelajar. Sebab apabila ilmu yang kita sampaikan daripada guru kepada murid, bagaimana kita nak tahu murid kita mencapai tahap yang ingin kita sampaikan tadi, tahap apa pelajar-pelajar kita? Adakah kita hanya sekadar bagi, lepas tu biarkan saja, kita tak nilaikan langsung ataupun kita tak tahu performa dia di mana? Jadi tugas sebagai seorang guru menyampai ilmu, dan di samping itu kita menilai. Jadi dalam menilai itu, kita, kalau pagi tadi mungkin dah dinyatakan aras-aras kesukaran, aras pengetahuan, aras mengingat, aras mengguna aplikasi, sintesi dan sebagai pada yang tertinggi iaitu mencipta. Begitu. Jadi aras-aras ini telah pun dibuat kita sebagai guru, kita buat soalan itu. Adakah soalan kita itu benar-benar memenuhi aras-aras yang telah ditetapkan? Mungkin pada pagi tadi kata nak buat soalan, dalam satu soalan itu ada 30% adalah aras rendah, 50% aras sederhana, dan 20% adalah aras tinggi. Maka benarkah yang kita uji itu berada dalam aras-aras tersebut? Maka kita selepas saja peperiksaan, kita akan dapat apa? Selepas cikgu bagi kepada pelajar test, apa yang kita dapat? Result, keputusan. Nak buat apa dengan keputusan tu? Ya? Bila kita dapat keputusan tersebut, maka kita kena analisa. Bukan kita bagi kepada pelajar, okey dapat 50, yang itu dapat 70, yang itu dapat 90.
Tapi sebagai seorang guru, kita harus tahu apa makna ataupun implikasi kepada keputusan tersebut. Sebab daripada keputusan tersebut, kita akan reflect kepada pengajaran kita. Kita rasa kita mengajar hebat dah, budak-budak ni mesti dapat apa yang kita sampaikan. Tetapi bila lihat pada keputusan, rata-rata ramai yang gagal. Contoh, ramai yang gagal. Apa sebab? Tak faham soalan lagi, ya, tak membaca lagi, ya, dia lupa. Cikgu boleh soalan lelaki kita tak menghafal. Ada lagi tak? Ya, operasi matematik, kalau matematik lah, teknik menjawab. Apa lagi? Ya, cara penyampaian siapa? Guru. Siapa tadi cikgu nama apa? Rohaida Noraini, ya, sebelum cikgu. Yang lain-lain rata-rata meletakkan kesalahan itu kepada pelajar. Kenapa pelajar tu tak membaca, tak itu, tak itu. Maka kita kena lihat juga antara ciri-ciri sebab-sebab berlakunya kita juga. Kita rasa kita pandai dah mengajar, kan? Tetapi mungkin tidak sesuai. Ramai-ramai ni yang saya bercakap ni, mungkin 5 daripada 70 tadi 70, mungkin 20 orang aja yang faham apa saya cakap. Yang lain dia tak suka dengar. Dia suka buat kalau saya buat gambar raja, dia nak tengok, kan? Jadi maksudnya pengajaran kita mesti ada pelbagai variasi, pelbagai kaedah, supaya kita tidaklah pelajar-pelajar ni ada dalam 70 orang ni, ada yang suka tengok kita buat lukis-lukis, ada yang suka tengok kita bergerak ke sana ke sini, ada yang suka dengar saja. Jadi bila kita variasikan banyak rangsangan rangsangan panca indera kita tu berguna. Apa ni? Panca indera murid, telinga dia boleh dengar, mata dia boleh lihat, kalau dia aktif, fizikal dia boleh bergerak dan sebagainya. Maka kesemua ini akan dapat ilmu itu diserap dalam pelbagai bentuk. Itu yang kita nak. Jadi kita buat analisa. Okey, bila dah dapat, jadi sekarang ni analisis item untuk saya bagi pada hari ini adalah analisis item berkenaan dengan kaedah klasikal. Kaedah klasik. Penat dah. Kaedah klasik ini di mana kaedah yang lama tapi masih berguna dan sesuai untuk terutamanya soalan objektif. Sesuai untuk soalan objektif, kita buat analisis. Dan bagi soalan struktur, bagaimana kita nak buat analisis pun kita boleh guna kaedah klasikal ini. Nanti kita lihat di apa yang saya tunjukkan. Boleh juga kita pakai. Cuma hari ini di saat-saat pukul 12 tadi, pukul 12.30 tadi, anak saya telefon, abah nak guna komputer saya lah, sebab dia nak present untuk dia doktor lah, dia nak present, jadi nak guna. Budak-budak muda ni dia tak nak komputer macam ni. Jadi saya terpaksa tukar komputer. Jadi barang-barangnya tak banyak lah, saya simpan untuk petang ni je. Jadi kalau dalam komputer saya banyak barang lain boleh tunjuk. Okey, tak apa. So kita mula dengan pertama sekali, indeks kesukaran. Soalan yang kita buat itu, kita ada aras tadi, rendah, sederhana dan tinggi. Di mana rendah tu ada dua aras kan, sederhana ada dua aras dan tinggi ada dua aras. Ya tak?
taksonomi Bloom. Betul? Aras rendah apa dia? Ya, mengingat, memahami. Kita kena ingat, faham. Itu aras rendah. Aras sederhana, aplikasi dan analisis. Seterusnya aras tinggi, menilai dan mencipta. Gitu. 3 aras ini ialah taksonomi Bloom. Maksudnya kita kena soal supaya daripada aras rendah ke aras sukar, dan soalan kita mesti mempunyai ketiga-tiga aras ini. Kalau kita tak buat dengan betul soalan kita, maka kita akan dapat, kita ikut suka soalan, ikut terlintas di kepala, maka mungkin soalan itu semua senang, mungkin soalan itu semua susah dan sebagainya. Sebab kita tidak ada JSU. Tadi ada tentang JSU? Ada. Kita tidak ada JSU. Kita tidak ada guideline bagaimana nak bina soalan tersebut. Jadi setelah dapat keputusan, maka yang pertama sekali kita analisis item ini. Ada 3 jenis yang kita akan lihat, iaitu indeks kesukaran, indeks diskriminasi, dan juga analisis distraktor. Petang ni saya nak sampaikan itu salah satu. Jadi matlamat pada petang ini kena faham 3 benda: indeks kesukaran, indeks diskriminasi, dan juga analisis distraktor. Ada 3 perkara yang nak sampaikan, dan jika ada masa yang lebih sedikit, saya akan masuk analisa statistik asas. Sebab yang itu mean, mode, median, saya rasa awak dah belajar di SPM. Jadi saya letak yang ni depan dulu. Kalau ikut tu mean, mode, median tu dulu. Tapi saya tak semua dah ambil SPM kan? Ke tak ambil SPM? Ambil. Belajar tak mean, mode, median? Belajar. Dah belajar habis lah, kira tutup dulu. Tapi begitulah, maksudnya kita selesaikan benda yang belum, saya rasa belum belajar lah, kecuali awak membaca. Okey. Jadi indeks kesukaran itu apa? So menurut Merrill pada tahun 75 menyatakan analisis item adalah proses meneliti tindak balas calon terhadap tiap-tiap item untuk membuat pertimbangan tentang kualiti item-item tersebut. Maksudnya soalan-soalan tadi, yang ini kita fokus kepada soalan objektif. Contoh ada 40 soalan objektif. Setiap satu soalan itu dia ada pilihan jawapan, betul? Kita kena analisis kan. Kita lihat apa respon ataupun tindak balas calon kepada item tersebut. Maksudnya contoh ada 70 calon kat sini. Saya bagi soalan 1, ada A, B, C. Mungkin semua jawab A, mungkin ada 20 jawab A, yang lain B, yang lain C. So saya kena analisis, kenapa calon ini jawab A, kenapa dia jawab B. Tak sampai kenapa lah, tapi apa yang mempengaruhinya. Okey, seterusnya analisis item merujuk kepada teknik dan prosedur menentukan mutu soalan. Maksudnya kita melihat ini soalan itu bermutu ataupun tidak. Kita kena buat analisis lah. Jadi tugas cikgu bukan saja selepas mengajar itu, selepas bagi soalan dapat markah selesai. Tidak. Tapi nanti saya cerita lain pula. Kalau tidak, berat lepas tanda getah duduk analisis item. Taklah sampai macam tu. Ada langkah-langkah dia. Okey. Antara tujuan kita analisis item ni, apa tujuannya? Yang pertama, ini ada kursus ni jalan gini saja ke ada test pula nanti ke macam mana? Ya? Ada assignment. Maksudnya dia macam dia one off je tak? Masuk hari Ahad, lepas tu habis ni habis. Setiap kali cuti, macam KDC lah, khusus dalam cuti.
Jadi ada kuasa tak ada. Setakat ni tak ada lagi. Tak apalah. Okay. Nanti ketua unit ke siapa bagi nombor, saya akan bagi dua slide ni. Okey. Kalau tak periksa pun, kita belajar ni ilmu untuk diri kita, bukan untuk periksa. Okey. Tujuannya memperbaiki mutu ujian. Seterusnya, kenal pasti masalah dalam PDPC. Sebab bila kita buat analisis, baru kita tahu di mana masalah kita mengajar. Adakah soalan aras rendah tadi kita pelajar semua boleh jawab? Berapa peratus pelajar boleh jawab? Kan? Mungkin soalan aras tinggi tidak ada seorang pun boleh jawab. Maka kat situ kita tahu, kita boleh muhasabah diri kita. Oh, apa yang kita ajar ni tak sampai lagi kepada pelajar. Sebab dia tak boleh jawab, tak sampai lagi. Jadi sebab apa tak sampai, kita kajilah. Mungkin kaedah kita, ataupun mungkin pelajar tu memang lembab. Sekarang nak cakap perkataan susah-susah tak boleh kot gitu. Maksudnya pelajar tu slow lah. Gitu okey. Seterusnya untuk pembinaan bank item, maksudnya soalan-soalan yang berkualiti, soalan-soalan yang bermutu tinggi, kita masuk dalam bank. Bank bukan bank duit tu. Kita simpan dalam Google Drive ke dalam apa, simpan. Okey, soalan ini berkualiti. Maksudnya next time kita tak perlulah nak buat analisis. Kita tahu soalan tu memang soalan yang dah sah, yang bagus, kan? Itu saya kata tadi, tak perlulah setiap kali kita nak buat analisis. Okey. Untuk membantu penyediaan soalan yang bersesuaian, maksudnya soalan-soalan yang ada tadi boleh kita membantu kita lah untuk masa akan datang. Mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula. Daripada 40 soalan, setiap soalan itu mestilah mengikut tajuk-tajuk yang kita tanya. Bagi tadi mesti dia dah bagi tahu tajuk satu, soalan nombor berapa, kan? Jadi kita tahu kalau soalan ni dia tak dapat jawab, maka tajuk tersebut belum selesai lagi untuk pelajar tersebut. Jadi kita kena buat satu mungkin kelas tambahan ataupun sebagainya lah, usaha kita. Okey, mengenal pasti konsep yang diajar semula. Mendapatkan maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan murid mengenai sesuatu topik. Maksudnya yang sebelum tadi mengenal pasti konsep ni dengan maklum balas, kita tahulah apa kekuatan murid dan apa kelemahan murid. Okey, jadi pelbagai format untuk menganalisis dan biasanya dianalisis bagi item objektif dan adjektif aneka pilihan. Maksudnya biasanya kita akan guna analisis ini untuk item objektif aneka pilihan, iaitu yang ada A, B, C, D. Boleh tak kalau untuk soalan itu yang ada A, B saja, betul salah saja, ataupun soalan struktur ringkas, boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi fokus utamanya ini paling sesuai untuk objektif aneka pilihan. Okey. Bagi item subjektif, prosedur bukan klasik seperti analisis rush boleh digunakan. Maksudnya kalau soalan itu soalan esei, soalan struktur, maka kita guna analisis rush. Yang ini biasanya kita akan ajar di peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau tidak nanti dalam masa 2 jam kita dapat pening saja. Jadi kita bagi yang penting kita nak faham cara menganalisis saja. Namun dalam bab ini hanya tu dia dah dikatakan. Okey, 3 jenis ini yang saya kata tadi, iaitu kita akan buat analisis kesukaran, indeks diskriminasi dan distraktor. Okey, apa dia? Nampak macam banyak tapi mudah aja. Sebab saya nampak ni depan-depan saya ni
dia rasa macam boleh terima saja. Mudah, jangan fikir susah. Matematik sekadar darab dengan bahagi. Kalau faham yang tu boleh lah. Boleh, cikgu? Boleh darab bahagi je benda ni. Okey, indeks kesukaran dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item, iaitu sama ada sesuatu item itu mudah dijawab atau susah dijawab. Maksudnya kita nak analisis soalan tu, soalan satu, adakah soalan mudah ataupun soalan susah. Okey, saya bagi sekarang ni ada 70. Soalan satu ada 60 orang boleh jawab, 10 tak boleh jawab. Soalan tu susah ke senang? Pandai pun kan. Soalan 2, 20 boleh jawab, 50 tak boleh jawab. Soalan tu senang ke susah? Susah. Itulah indeks kesukaran. Kan? Jangan pening-pening. Itu je maksud indeks kesukaran. Maksudnya kalau ramai boleh jawab, soalan tu senang. Kalau ramai tak boleh jawab, soalan tu susah. Itu je. Dapat dah. Beres, selesai masalah saya. Okey. Tapi dari segi matematiknya, kita tak boleh kata tadi susah senang begitu saja. Kita kena kira. Kita kena kira. Maksudnya indeks kesukaran ini kita gunakan simbol P. Matematik dia main simbol, tapi maksudnya indeks kesukaran. Bilangan calon yang memberi jawapan betul dibahagi dengan jumlah calon yang menjawab. Ingat apa tadi yang atas tadi? Jumlah jawapan yang betul dibahagi dengan calon yang menjawab. Okey, saya bagi contoh. Ada 50 calon. 50 calon. Ada 25 menjawab dengan betul dan 50 menjawab item tersebut. Maka berapa dia punya indeks? Sorry, 25 menjawab dengan betul, 50 menjawab. Maka berapa? 0.5. 25 bahagi 50. Itu indeks kesukaran. Maksudnya 0.5. Dalam bentuk angka, soalan tersebut 0.5 dia punya indeks kesukaran dia. Kalau 20 menjawab daripada 20 menjawab dengan betul daripada 50 calon yang menjawab, 20 dibagi dengan 50, iaitu 2/5. Betul? 2/5 0.4. Maka indeks dia 0.4. Kalau 50 jawab betul, 50 menjawab 1, kan? Kalau 0 menjawab dengan betul, 50 daripada 50 calon menjawab 0. Bererti indeks kesukaran ini paling kecil ialah sifar, paling besar 1. Jadi kalau kita buat kira-kira dapat 1.6, tak masalah lah, tak? Macam mana boleh lebih dia tu? Gitu. Mesti daripada sifar hingga 1. Kalau 1 dapat 1 bermaksud senang. Betul? Kalau dapat sifar, sukar. Itu dia konsep dia. Tak susah mana. Okey. Ada 50 calon, 20 jawab betul, 48 menjawab. Kita nak buat macam mana? Dua menjawab dengan betul, 48 menjawab, tapi calon yang duduk 50. Kita nak bahagi dengan berapa? Bahagi dengan calon menjawab, bukan calon yang duduk periksa. Bahagi dengan calon yang menjawab.
Walaupun dia ada 50 orang ni yang menjawab itu hanya 38, maka kita bagilah dengan 38. Sebab yang lain tu tak jawab, kita tak tahu apa respon dia. Orang tak jawab ni, kan? Macam tu lah kalau bila kita tanya dalam kelas ni, cikgu tanya kan, dia tanya budak ada seorang tu senyap aja, dan tanya tu tak bunyi. Jadi kita tak tahu apa respon dia. Kalau bunyi macam ni, tahu dah respon. Kalau dia tanya pun kita tahu dah respon dia. Okey. So dapat mudah indeks kesukaran. Tak lama lepas ni habis. Okey. Jadi walaupun kita dah tahu tadi, kalau kosong tadi soalan tu sukar, kalau satu tu soalan mudah, tapi bagaimana kita nak lihat kategori-kategori soalan tersebut lah. So menurut Hastings dan Meadows dan Bloom, sebaran yang baik bagi keputusan ujian dapat diperoleh jika indeks kesukaran iaitu P itu berada dalam julat 0.2 hingga 0.8. Maksudnya kalau kita analisis, kita dapat bahawa soalan itu berada antara sifar indeks kesukaran tadi berada pada 0.2 hingga 0.8. Soalan itu dah okey, bagus. Yang ini kita masuklah bank. Masuklah, simpanlah. Soalan ni boleh guna dah akan datang. Kalau lain daripada itu, kita kena buang ataupun ubah suai. Jangan ditanya lagi akan datang tu, membazir masa kita. Itu dia. Okey. Dengan nilai min antara 0.5 hingga 0.6. Kalau P dia kurang daripada 0.2, bermaksud soalan itu terlalu sukar. Jadi jangan kejam terhadap pelajar. Soalan sukar sangat, biar dulu. Sebab kita ada tahap-tahap tadi, tahap mudah, tahap sederhana, tahap tinggi. Kalau pula lebih daripada 0.8, maksudnya soalan itu terlalu mudah. Terlalu mudah, kita tanya itu tidak ada makna lah untuk membezakan pelajar-pelajar. Tadi saya kata kalau soalan 0.2 dengan 0.8, kurang pada 0.2 dan 0.8 ke atas, soalan itu diubah suai ataupun dibuang. Tapi itu bukan satu indikator. Sebab kita ada 3 benda tadi kan. Indeks kesukaran, indeks apa tadi? Diskriminasi dan distractor. Kita kena lihat 2 bahagian lagi. Kita tak boleh buang, dapat ni 2 kurang, tak boleh. Tengok 2 benda lagi. Sekejap lagi kita tengok. Okey, itulah tafsirannya. Maksudnya kalau antara 0 hingga 0.19, soalan itu terlalu sukar. Kemudian kalau 0.2 hingga 0.39 sukar, 0.4 hingga 0 perpuluhan, itu silap tulis tu 59 tu besar. 0.59 0.59. Okay. Oh, tak boleh baiki dia ni. Dia bentuk PDF, bentuk image. Okey. Cuba buat catatan lah, nanti dapat PowerPoint ni, nanti kat situ buat catatan sikit nanti. 0.59 0.79 ialah mudah, dan soalan 0.8 hingga 1 adalah terlalu mudah. Jadi yang atas tu dengan yang bawah tu, biasanya soalan ini kita akan lihat semula lah. Nak buang ke, nak ubah suai ke. Kalau saya yang buat soalan, saya suka buang terus, malah nak tengok buat soalan lain, uji semua. Okey, ini dia punya gambar rajah saja untuk membezakan sukar dan senang. Tidak ada apa-apa, sama je dengan yang ini tadi. Jadi itu sebab ada orang bila tengok macam ni dia mudah, ada orang suka tengok macam ni. Jadi kita bagi je lah. Okey. Wood pula kata, lebih tinggi peratusan pelajar menjawab sesuatu item dengan betul, maka lebih mudah item tersebut. Kita dah faham dah, tapi kita nak bila buat penulisan akademik, maka kita kena cite siapa yang bagi tahu. Kalau tidak, semua orang boleh kata, kan?
Kita tengok siapa yang bagi tahu gitu. Okay, dia yang kata dulu. Jadi kita ikut je lah. Kecuali kita ada alasan-alasan yang munasabah yang kita boleh bagi hujah. Okey. Itu soalan ataupun item objektif. Objektif aneka pilihan. Ini pula kita nak gunakan analisis klasikal ni terhadap soalan subjektif. Macam mana cara? Yang ini dia ada kiraan sikit lah. Iaitu menurut NITCO 2004, untuk soalan subjektif, contoh soalan 1, subjektif ni, subjektif soalan 1 ada 10 markah, betul? Ada 10 markah. Jadi mungkin ada pelajar dapat 2 markah, ada pelajar dapat 4 markah, ada pelajar tak ada markah, betul? Ada pelajar dapat 6, 7 dan sebagainya. Jadi dia kata indeks kesukaran itu adalah purata, markah purata murid. Contoh 70 orang ni dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 0, dapat 10. Kita campur semua, bahagikan dengan 70 orang tadi, dapatlah 1 markah purata. Betul? Min. Betul tak? Pandara matematik lah. Okay? Dapat markah purata. Dibahagi dengan julat markah penuh. Julat markah penuh, maksudnya markah penuh di situ adalah 10. Betul? Markah penuh 10, maka julatnya adalah 10. Dibahagi dengan 10. Contohlah saya ada 70 orang tadi, dapat 6, dapat 7, dapat 0, dapat 10 dan sebagainya, campur-campur, puratanya adalah 7. Puratanya 7, maka 7 dibagi dengan 10, maka soalan tersebut indeks kesukarannya adalah 0.7. Gitu. Jadi walaupun dia bukan soalan objektif, tetapi kita boleh kira juga indeks kesukarannya. Kaedah gitulah. Cuma dari segi kalau ikut tu ketepatannya boleh lagi dipertikaikan, tapi kita bolehlah buat anggaran soalan tu okeylah, sebab 70% daripada murid boleh menjawab tu. Dari segi persennya 70% lah boleh jawab soalan tu. Sebab tu 0.7 tadi kan. Contohlah tu. Okey, purata markah ialah jumlah murid. Tu tadi lah. Markah purata ialah jumlah markah semua murid bagi jumlah murid. So jumlah julat markah maksimum ditolak dengan markah minimum. Maksimum 10, minimum 0. Itu saja, jangan fikir banyak-banyak. Ada yang tanya, kalau saya ngajar dalam kelas biasa tanya, bukan ke macam contoh dalam 70 orang ni, yang paling tinggi dapat markah 9 daripada 10 tadi kan. Lepas tu yang paling rendah 5. Jadi 9 tolak 5 gitu. Jawapannya bukan. Sebab nanti kalau kita buat dulu, kita kira nanti lebih daripada 1 pula indeks dia. Gitu. Jadi kita guna 10. Okey. Ini contoh lah. Sebenarnya contoh ni saya dah bagi dalam tadi yang saya cakap-cakap. Ini dalam bentuk tulisan dia lah. Sebab kalau cakap ni, kalau awak tak tulis, balik nanti lupa. Betul tak? Betul tak lupa? Betul. Kalau awak bagi nombor telefon awak kat saya boleh ingat. Ya ke tak? Tapi kalau saya bagi nombor telefon saya kat awak, berapa orang boleh ingat setelah 5 minit? Okey, saya bagi nombor saya. Jangan tulis. Jangan tulis. Kita nak uji kekuatan minda. Jadi apa ni?
Jangan tulis. Kita kena jujur lah dengan diri kita. Saya nak uji dulu. Siapa yang mengingat dalam masa 2 minit saja nanti saya tanya balik. Siapa yang dapat jawab, saya nak tanya bagaimana dia mengingat. Okey. Saya bagi nombor telefon saya 019 756 0616. Okey, saya nak ceramah pula. Okey, contoh soalan. Satu soalan dapat dijawab dengan betul oleh 30 orang pelajar daripada sejumlah 40 pelajar yang menjawab soalan tersebut. Nilai P bagi soalan itu adalah 30/40. Jadi kita dapat 3/4, betul? Ini saya dah cerita tadi, cuma ini dalam bentuk tulisan lah. Okay, nilai P adalah antara 0 dan 1. Sekiranya tiada seorang pelajar pun dapat menjawab dengan betul, maka P adalah akan kosong. Tadi saya dah cerita juga kan. Jadi saya baca laju-laju je lah. Tapi jika semua pelajar mendapat jawab dengan betul, maka nilai P adalah menjadi 1. Sebab terlalu mudah kan. Semua betul. Justru item itu sukar mempunyai nilai P yang rendah, dan sebaliknya item yang mudah mempunyai nilai P yang tinggi. Okey? Cikgu ingat nombor telefon saya? Boleh? Cuba. Sebutlah. Tak ingat lah. Tak ingat. Cikgu? 765 0656. Cikgu? 019 756 0616. Orang lelaki biasa daya ingatan dia kuat. Cikgu, boleh kuat sikit. Cikgu ke pegawai ni? Okey, patutlah ingat. Siapa tadi ingat? Cikgu? Betul? Macam mana cikgu boleh ingat? Enam. Maksudnya kita ingat bahagian demi bahagian. Cara mengingat kita, sebab memori kita, kaedah pembelajaran ini, dia ada yang pertama ialah sensory. Saraf kita, sensor, kita terima tadi melalui apa? Telinga, betul? Telinga ni, sensory yang kita pakai, telinga akan masuk kepada otak kita. Dia simpan sebagai short memory yang ingatan apa, short memory jangka pendek, ingatan jangka pendek. Lepas itu bila ditanya, dia akan keluarkan balik. Maka ingatan jangka pendek itu boleh dikeluarkan. Itu yang keluar tadi 019 756 0616. Yang tadi keluar 019 765 0615. Kan? Dia keluar juga, tapi keluar tak betul. Sebab ingatan kita sekejap saja. Tapi bila saya tanya kali ketiga, kali keempat, cikgu ingat lagi tak nombor saya? Berapa? Benda tu dah berapa kali masuk? Dah banyak kali masuk kan? Dah banyak simpan. Kalau berkali-kali, maka dia akan pergi kepada store yang satu lagi, iaitu ingatan jangka panjang. Sebab itu orang mengaji tu, orang tak pisah. Dia duduk hafal sampailah ke tahap dia boleh ingat 30 juzuk. Bukan mudah. Saya ngaji Quran ni tak habis. Sekolah dulu ngaji kat kampung tu, mak saya anggap saya pergi kena cerita sikit tak? Kalau cerita bab ni saya mengantuk rebak, cerita hal saya sikit. Tapi saya sebenarnya jadi hantu pocong.
Tukang kacau orang ni, duduk dalam semak dengan kain putih. Gitulah. Tapi sampai juga dekat pondok ngaji tu, tapi cuma time sampai, time tak sampai lah. Gitu. Tapi akhir sekali mungkin hidayah tu sampai juga ke saya. Saya datang dengan dulu ni, saya masuk belajar dekat apa tu, dekat Bukit Payung tu apa nama, Institut Al-Quran kan. Bolehlah CJ. Tamat jugalah. Tapi tamat gitu lah. Jangan tanya banyak-banyak. Okey. Kat mana kita tadi? Nombor tadi, ingatan kita. Sebab itu kita kena ulang-ulang kepada pelajar tu. Ulang-ulang. Jadi cara nak mengingat tadi, kita kena ada part by part. Macam tadi 01, kita tak perlu ingat 0197560616. Kita kena ingat 019. 019 kita ingat 9 aja. Sebab yang lain tu 011, 013, 01 apa, 4 nah. Kita ingat 9 ni kita tahu dah 019. Itu satu benda. Yang dia ada 7 nombor, kita ingat sama ada 4-3 ataupun 3-4. Gitu. Jadi mudahlah kita ingat. Begitu juga kalau kita ajar kepada pelajar kita bagaimana nak mengingati, kita kena tahu cara dia ataupun apa benda yang boleh mengingat. Saya ingat cikgu saya dulu darjah 6 ajar saya matematik. Cikgu ingat tak dulu ajar belajar matematik dulu, untuk buat statistik ni, ada tak cikgu ajar gundalan tu 1, 2, 3, 4 potong. Ingat tak? Ingat kan? Apa pengalaman yang menyebabkan cikgu ingat? Adakah cikgu tu ajar kat papan hitam aja? Ataupun ada cerita-cerita lain di sebalik itu? Pengalaman saya, cikgu tu ajak bawa ke padang. Di depan tu ada lori lalu, bas lalu, kereta lalu. Maka dia suruh bilang, kumpulan ni kereta, kumpulan tu bas dan sebagainya. Dia suruh bilang 1, 2, 3. Kita seronok lah. Bila kereta kelima lalu, bersorak, potong. Jadi itulah pengalaman yang menyebabkan saya ingat nama cikgu tu, saya ingat cara dia mengajar tu. Itu pengalaman. Jadi kita kena bagi pengalaman kepada pelajar-pelajar, cara mengingat macam mana. Kalau dia duduk depan mengajar pakai papan hitam gitu saja, mungkin saya tak ingat. Sebab banyak benda kita nak belajar, betul tak? Jadi kita ada pengalaman. Oh, cikgu ni ajar, bawa kita ke padang. Gitu. Ada benda-benda yang ingat. Sebab tu orang dulu-dulu pandai. Sebab apa? Tak ingat kena tampar. Betul tak? Saya ni pelipis ni banyak kali kena tangkap. Sebab tu saya pandai matematik. Pandai matematik sebab berdiri, lepas tu kena tarik, berdiri atas kursi. Cikgu tu tinggi, dia tarik lagi, berdiri atas ni, tak meja. Tapi kita tak ada nak marah cikgu, tak ada report. Kalau report lagi teruk, kena belasah lagi. Itu. Tapi kaedah kita dah berbeza, zaman berbeza, maka kita kena cari usaha lain untuk mengingatkan pelajar ni. Okey, itu indeks disiplin minus indeks kesukaran. So habis dah indeks kesukaran. Ini adalah contoh kira-kira saja. Boleh saya bagi slide nanti, boleh tengok je lah. Dah faham dah cerita tadi. Itu je, simple je. Sekarang ni kita nak masuk indeks diskriminasi. Satu lebih dah. Jadi cerita indeks kesukaran 3 benda ni boleh 3 jam, boleh 4 jam. Tapi kita slow-slow lah. Okay, indeks diskriminasi. Ciri diskriminasi, sesuatu item didefinisikan sebagai keupayaan item itu membezakan antara murid berpencapaian tinggi dengan murid berpencapaian rendah. Yang ini ada susah sikit ya. Sebab kita kena buat kerja banyak. Macam tadi senang. Maksudnya, adakah soalan, contoh soalan 1 ataupun item 1 tadi, ada 70 orang ni, macam mana kita nak discriminate, nak pastikan, contoh Siti Fatimah, Fatimah Nur, betul? Fatimah Nur tadi berbeza dengan cikgu Alia, berbeza.
Macam mana indeks itu boleh membezakan? Contohlah, ini bukan betul. Contoh, pelajar tak pandai. Contoh, ini pelajar sangat pandai. Adakah item 1 tadi, item nombor 1 ini dapat membezakan pelajar tak pandai dengan pelajar pandai? Kalau kita tahu dia ni memang excellent lah, contoh excellent dengan pelajar yang tak excellent, kita tahu dari segi, kita nampak dah banyak-banyak kali yang ni pandai, yang ni tak pandai. Tapi soalan 1 tu, yang pandai tak boleh jawab, yang tak pandai boleh jawab. Bermakna soalan yang kita buat itu tak kena. Betul tak? Soalan ini, soalan nombor 1, yang pandai tak boleh jawab, yang tak pandai boleh jawab. Maksudnya soalan itu tidak boleh diskriminate, tak boleh membezakan pelajar pandai dengan pelajar tak pandai. Faham? Ini yang kita nak analisiskan, yang dipanggil sebagai indeks, yang dimaksudkan dengan indeks diskriminasi tadi. Maksudnya, adakah soalan ini benar-benar mendiskriminate pelajar pandai dengan pelajar tak pandai? Itu jadi kita tengok macam mana nak kira. Ada siapa yang tak jelas lagi? Faktor cuai apa tu? Nombor 2, kita nak yang pandai boleh jawab, yang tak pandai memang tak boleh jawab. Kalau dia masuk ke kecuaian dan sebagainya, itu beberapa persen dia punya apa? Sebab indeks diskriminasi duduk dalam angka negatif 1 hingga 1. Kita tengok nanti. Okey, ini dia. Indeks diskriminasi simbolnya B. Kalau baca buku-buku, kita simbolnya B. Diskriminasi. Tadi kesukaran indeks dia apa tadi? P. P. Dia sebenarnya kalau setengah buku dia panggil I K, indeks kesukaran. I D, indeks diskriminasi. Tapi yang saya pakai ni adalah D lah. D iaitu RA tolak RB dibagi setengah murid dalam RA dan RB. Apa dia RA, apa dia RB? Nampak gini aja kalau formula. Saya tahulah kalau orang agama ni dia, tapi bukan semua agama lah, ada matematik pula. Tapi kalau ustaz-ustaz tengok formula je, jam kan. Tapi benda ni mudah je. Indeks diskriminasi RA. RA ini adalah pelajar kumpulan tinggi. Betul? Ya. Okey. RA ini adalah pelajar berkumpulan tinggi, berprestasi tinggi, sorry. RA ini adalah pelajar berprestasi tinggi. RB ini adalah pelajar berprestasi rendah. Jadi kita ambil markah kumpulan pelajar berprestasi tinggi ditolak dengan markah pelajar berprestasi rendah, dibahagi dengan 1/2 jumlah dalam RA dan RB. Okey. Bagaimana kita nak cari RA ni Okey. RA ini adalah berpencapaian tinggi dari 27% murid mendapat skor tinggi dalam ujian terlibat. Katakan kita ada 50 calon. 50 calon ambil peperiksaan tersebut. Maka kita susun markah dia, yang paling tinggi letak atas. Kita dah buat dapat markah semua kan? Okey, kita susun paling tinggi letak atas sampailah yang ke 50 itu di markah terkecil ataupun terendah. Susun dulu. Lepas itu kita kira 27%.
50 pelajar. Pelajar tu 50, kita darab 27 dibagi 100 darab dengan 50. Berapa dapat? Kira sekejap. Sekarang tak perlu fikir, tekan je. Ya? 13.5. Manusia boleh ada 0.5? Tak ada. 14 ataupun 13 boleh terima lah. Maka kita cari 13 orang ni sampai nombor 14. Yang ini adalah RA, bilangan RA, iaitu 14 orang. Lepas itu daripada bawah tadi 14 orang ni, yang ini panggil RB. Itu yang dimaksudkan dengan RARB. Kita kena susun dulu markah dia. Lepas itu kita, sebab kita tak tahu bilangan pelajar kita, saya anggap dalam contoh ini 50. Sebab pelajar saya yang penuh masa ni pun susah juga. Saya ajar-ajar, lepas tu dia tanya, kena darab 50 ke? Aduh, 50 itu contoh saya cakap. Dan pelajar awak berapa? 40. Darab 40 lah. Gitu. Gitu. Okey. Darab dengan 50. Jadi kita dapat RA dan RB. Jadi soalan tadi di situ ialah tu, RA tolak RB. Okey. Murid berpercayaan 27%. Okey, kenapa 27%? Sebab pelajar ni dia semua benda dia nak tahu, betul tak? Dia tanya juga saya, kenapa cik 27%? Jawapan dia ialah orang yang buat kajian awal ni, dia meletakkan 27. Zaman saya belajar tak ada lagi, tak ada siapa kata berapa. Nak boleh ambil 50 boleh. Tapi masa itu pensyarah saya kata guna 30%. Dia dapat pun daripada orang dulu juga. Tapi di akhir dah lepas daripada saya belajar tu, dah ada statement. Bila dah ada statement, macam ni, siapa yang kata ni? Westmar Angels kata tahun berapa tu? 90. Tahun 90. Saya graduate tahun 89. Setahun je. Jadi mungkin dia fikir sekejap orang ni kata 30, sekejap orang ni kata 40. Jadi kita tetapkan satu. Mungkin ada asas dia lah, tak sempat lagi guru dengan dia. Okey. Jadi maksudnya kita guna 27 itu sebagai satu ketetapan. 27. Okey, McIntosh pula berkata bahawa setiap item mempunyai indeks diskriminasi 0.2 ke atas boleh diterima, manakala item yang mempunyai indeks kurang daripada 0.2 merupakan item yang kurang baik dan perlu diubah ataupun digugurkan. Maksudnya bila kita kira dapat 0.2 ke atas, maka soalan itu boleh mendiskriminatkan, boleh membezakan calon pandai dan calon tak pandai atau kurang pandai lah. Tak pandai tu payah sikit, kurang pandai. Boleh membeza. Tapi kalau bila kita kira dapat 0.2 ke bawah hingga negatif 1, maka soalan itu soalan yang tidak dapat membezakan calon baik dengan calon yang tak baik. Itu je kita nak. Kita kena buat analisis itu. Habisnya cerita itu je, konsep dia. Okey, nilai indeks ini membantu kita menentukan sama ada item atau soalan itu boleh digunakan ataupun tidak. Dan kalau soalan itu tak dapat diskriminasi, kita buat juga, kita bagi pula akan datang, tak ada makna lah. Betul tak? Okey. Ini adalah detailnya. Detailnya. Okey.
Okay, detailnya maksudnya kalau indeks diskriminasi dia lebih daripada 0.4, bermakna diskriminasi positif yang tinggi. Maksudnya betul-betul soalan tu memang sah, boleh diskriminate dah, tahu dah. Kalau pelajar tu tak dapat jawab, maksudnya memang dia ni tak berapa bagus. Kalau pelajar ni dapat jawab, bagus, memang orang hebat. Yang ini dia tidak ada. Tapi kalau katakan antara 0.2, 0.4, itu termasuk tadilah cuai ke dan sebagainya, kita boleh agak lagi memang dah diskriminate kan, tapi dia tak dapat markah tinggi lagi. Ada sebab-sebab lain lah. Okay, kalau dia 0.02, diskriminasi masih lagi positif tetapi rendah. Kat situ item dia tulis item ataupun soalan semula, maksudnya buat soalan tu semula. Kalau saya dapat angka macam tu, saya tak buat semula dah, saya buang je, buat lain, uji semula. Sebab itu soalan SPM yang cikgu duduk tu bukan soalan buat hari ni, buat ni hujung tahun nanti kita test pada pelajar. Tak, soalan itu tak timbul pun perkataan soalan bocor. Kalau contoh saya yang buat sekarang ni, saya buat hari ni saya buat, lepas tu lembaga pesan ambil soalan saya, dia terima. 3 tahun lagi saya masih lagi cikgu, saya mengajar, saya buat ceramah teknik menjawab. Soalan yang saya buat tu, yang saya hantar tu, saya buat, saya suruhlah pelajar saya jawab. Kebetulan keluar tahun itu soalan saya tu. Adakah soalan bocor? Tak bocor. Itu tapi bila orang kata, oh budak-budak ni, oi, Cikgu Samad tadi bagi soalan ni sama, keluar sebiji. Kecoh dah surat khabar. Maka Cikgu Samad kena siasat. Pengubah soalan pula, puas pula lembaga periksa cek. Oh tak ada, rupanya dia memang ubah, tapi kebetulan soalan itu keluar kan. Jadi soalan bocor ni lembaga dah siap buat, orang dapat, orang bagi, itu bocor lah. Maksud bocor. Jadi maksud bocor begitu. Dan itu kebetulan, bukannya hari itu punya. Dan soalan ini, contoh bila saya buat ini, soalan hari ini, bila dah siap, dah diterima, dia buat satu set, soalan tu diuji kepada Malaysia ini ada pelbagai bangsa, ada pelbagai latar belakang geografi, ada negeri susah, ada tak ada api, ada tak ada tempat, macam-macam lah kan. Semua tempat-tempat ini diuji dengan soalan tu. Maka bila soalan tu dah dianalisis macam ni semua, dapat ini soalan yang baik, maka lembaga akan masukkan soalan itu sebagai bank. Begitu. Jadi soalan yang banner hari ni belum tentu, memang tak akan keluar lagi tahun ni. Dia uji dulu, dia buat analisis item ni. Analisis item ni lagi canggih lah. Ini basic kita belajar. Okey, itu dia punya tu. Okey, contoh. Ini kita lihat contoh lah. 30 calon dipilih untuk menjalani ujian. Pengiraan bilangan calon kumpulan tertinggi adalah dan terendah adalah seperti berikut. Maksudnya 27% daripada 30 itu 8. 8 dan 27% daripada 30 iaitu kumpulan rendah 8 orang. Jadi kita susun daripada 30, 1, 2, 3 sampai ke 30. Maka yang atas tadi maka apa? Paling tinggi. Seterusnya ke bawah sekali paling rendah. Kita potong 8 orang bawah, atas 8 orang di bawah. Yang tengah-tengah ni jangan ambil. Kita ambil 8 orang ni je kira. Okey. Lepas tu bilangan jawapan betul dalam kumpulan tinggi. Kumpulan tinggi tadi 8 orang, betul? Dalam contoh ini, bilangan yang betul jawab soalan, contoh soalan 1, yang menjawab betul kumpulan tinggi yang 8 orang kita pilih tadi,
jawab betul tu kebetulan 8 orang juga. Semua orang betul untuk kumpulan tinggi ni. Lepas tu bilangan jawapan betul dalam kumpulan rendah, 8 orang yang ke bawah, yang bawah tadi, ada 4 orang aja jawab betul. Maka 8 tolak 4. Nampak? 8 tolak 4 ni. Ini 8 tolak 4. 8 tolak 4. 8 ni yang kumpulan tinggi jawab betul, 8 orang. Kumpulan rendah jawab betul, 4 orang. Maka 8 tolak 4 dibahagi dengan separuh daripada jumlah tadi. 8 dapat 8, 16 kan. Bagi 2 dapat 8. Maka kita kira dapat 0.5. Gitu. Jadi indeks diskriminasinya 0.5. Kalau indeks diskriminasi 0.5, apa skala tadi? 0.5 lebih besar daripada 0.4. Diskriminasi dia sangat tinggi. Bagus soalan tu. Okey, katakan, cuba kira. Saya bagi kat sini, dengar saya kata ni. Jumlah bilangan jawapan betul kumpulan tinggi 5. Cuba kira 5. Jumlah bilangan jawapan betul kumpulan tinggi 5. Jumlah jawapan betul kumpulan rendah 5. Cuba kira berapa dia punya indeks diskriminasinya. 0 kan? Kalau 0 apa tadi? 0 diskriminasinya 0 lah, tak ada negatif positif. Maka kita tulis semula, ataupun itu buruk lah, tak bagus. Contoh pula kalau RA tadi 3, RB 8, maka 3 tolak 8 dibahagi dengan 8, berapa dapat? Negatif kan? Maka negatif kita memang tolak langsung. Maksudnya orang yang tak pandai boleh jawab. Ramai orang tak pandai boleh jawab. Ramai orang pandai ni tak boleh jawab. Soalan tu tak betul. Tak boleh diskriminasi. Boleh faham formula tadi Boleh jelas saya rasa. Yalah, sama ada ingatan tu, ingatan short memory tadi diulang-ulang, baru boleh dapat jadi jangka panjang. Saya yakinlah lepas saja kursus esok habis. Esok habis, beberapa orang aja yang mengingatinya. Kecuali dia buka baliklah nota ni. Sebab benda ni kalau amalan tak, kalau kita amal, maka terang. Jadi ambil air sembahyang kan, tertibnya macam mana? Ramai kalau saya tanya secara spontan, dia teragak-agak nak jawab. Sebab amalan dia memang dah biasa dah kan, amalan dah biasa ambil sembahyang. Tapi bila tanya tertib dia, lambat sikit lah dia nak jawab. Dia fikir benda yang dia buat dulu. Kan saya je, saya pun kalau nak jawab pun susah tanya. Okey, ini contoh untuk memudahkan kita dari segi pelaporan lah. Kalau kita buat melapor, kita buat macam ni. Contoh, ada 10 pelajar kumpulan tinggi, ada 10 pelajar. Kita buat untuk item nombor 31 ataupun soalan 31, pilihan jawapannya A, B, C, D. Maka yang menjawab betul B star tu betul lah. Yang menjawab betul 5, yang menjawab kumpulan rendah yang jawab betul 3. Jadi rumus dia 5 tolak 3 dibahagi dengan jumlah dia 10, 10, 20 bagi 2, 10. Bagi 10 dapat 0.2. Kalau kita buat jadual macam ni, lebih nampak. Tadi yang saya cerita tadi, anggap 0.berapa,
duduk dalam awan-awan. Siapa yang kuat ingat ni dia cepat. Tapi kalau yang macam ni, dia tengok sebab panca indera. Panca indera. Sebab itu bila kita mengajar ni, kita kena pelbagai gaya, pelbagai bentuk. Suara pun kena juga, kan? Tengok layu je, jaga sikit, kuat sikit suara, kan? Kalau nampak dia gembira sangat, kita slowkan sikit suara. Maksudnya kita soalan banyak. Zaman sekarang ni kita pakai Excel je. Rumus tu kita dah setting, kita letak aja. Contoh soalan atas tu, soalan 1, nama pelajar tu apa? Jawapannya ialah B. Soalan 1. Jadi jawapannya B, betul lah. B pun. Satu tu rasanya betul lah. Betul. Maka kita dapat jumlah betul dia 23. 23 bagi dengan jumlah pelajar yang menjawab. Okey, kita dapat 0.2. Itu indeks kesukaran. Yang bawah tu indeks diskriminasi. Kita dah setting rumus, letak aja calon tu betul tak betul, betul tak betul. 1 dengan 0 lah, betul 1, tak betul 0. Dapat mudah kira. Bukan kira masa satu-satu macam tadi. Zaman dah mudah. Okay. Maka kita dapatlah buat laporan. Itu. Okey. Indeks diskriminasi tadi, indeks kesukaan, indeks diskriminasi, kita daripada sini tadi kita boleh ringkaskan pada jadual untuk mudah pengetua ke siapa yang nak tengok hasil kita buat pelaporan tu. Jadi kita tak boleh cakap bila pengetua ataupun panitia tanya macam mana keputusan pelajar, kita pun jawab. Menurut kita tak jawab lah bagus budak ni semua pandai gitu, tak jawab. Kita jawab dengan data, kan? Soalan 1 pelajar indeks diskriminasinya, pengetua baca lah sendiri. Senang cerita, apa yang saya buat ni pelajar semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, contohlah, kan? Soalan saya ada kualiti, tak percaya tengok indeks diskriminasi dia. Itu, kan? Jadi orang yakin sebab kita ada berdata. Kalau cakap kosong, sembang kosong, orang banyak argue lagi. Okey. Ini apa indeks diskriminasi juga sama lah. Boleh tengok. Last sekali, last untuk tajuk ni lah. Tajuk ni ialah analisis distractor. Analisis distractor masa buah.